Assalamualaikum dan selamat malam semua. Pada sesi kedua FB Live kami malam ini, kami akan berkongsi 5 rahsia hebat dengan emas. Kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan emas kepada cara yang lebih efektif dalam simpanan emas bagi matlamat masa depan yang lebih baik dalam membina dana persaraan dan pendidikan anak-anak. Untuk meneruskan sesi malam ini, Sa'diah akan berkongsi ilmu emas dengan anda semua. Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semua? Okey, pada malam ini seperti yang dijanjikan, kami akan berkongsi berkenaan dengan 5 rahsia hebat berjaya dengan emas. Apakah 5 rahsia berjaya dengan emas tu? Okey, jadi sekarang ni saya harap kawan-kawan semua, sahabat semua boleh berkongsi FB Live ini dengan rakan-rakan yang lain. Kalau ada group, kalau ada page, kalau dekat personal Facebook, share supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada ilmu emas pada malam ini. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, saya akan berkongsi 5 tips hebat tersebut, iaitu pertama, setkan matlamat dalam menyimpan emas. Okey, ingat tak kita ada bincangkan pada sesi sebelum ini, sesi pertama kami ada berkongsi berkenaan dengan betapa pentingnya kita membina matlamat simpanan. Okey, kenapa kita kena bina matlamat simpanan? Kerana jika tanpa matlamat, kita tak dapat fokus. Bila kita tak dapat fokus, maka kita sukar untuk mencapai apakah yang kita inginkan dalam simpanan tersebut. Jadi, untuk kita nak setkan matlamat dalam menyimpan emas, kita boleh pilih apakah matlamat yang kita nak. Apa yang kita nak simpan sekarang ni? Nak simpan emas ni untuk apa? Jadi seperti yang Yunus dah kongsikan sebelum ini, kita nak menyimpan emas kerana nak bina dana persaraan dan juga dana pendidikan. Okey, saya nak kongsikan. Boleh nampak tak saya punya perkongsian berkenaan dengan harga emas? Okey, untuk harga emas, kalau sahabat lihat, harga emas ni ada kenaikan dalam tempoh yang panjang. Tidak semestinya bila kita tengok harga emas hari ini, kita tengok harga emas turun. Ya, harga emas hari ini turun. Harga emas pada semalam pun turun. Jadi rugi beli emas ni. Betul ke? Jadi kalau kita tengok kepada harga emas ni, cuba lihat dalam tempoh 20 tahun, harga emas ada naik turun tetapi trendnya masih lagi meningkat. Dan kalau kita tengok yang kotak kecil yang kat dalam tengah tu, boleh nampak kalau dalam jangka masa pendek beli emas dan terus jual mungkin akan mendatangkan kerugian kerana nilai susutnya, kerana nilai emas tu akan naik dan turun mengikut harga pasaran dunia. Tetapi kalau kita simpan emas dengan matlamat yang jelas, kita simpan emas kerana untuk tempoh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita akan nampak ya bahawa simpan emas itu ada manfaatnya. Jadi, contoh ya lagi saya nak berkongsi dengan anda jika kita nak bina dana persaraan. Okey, untuk kita nak bina dana persaraan, katakanlah sahabat berusia 30 tahun dan berusia dalam 30 tahun ini boleh lihat bahawa dalam tempoh 30 tahun, maksudnya nak bina dana persaraan itu dalam tempoh daripada 30 hingga 60 tahun. Tempoh tersebut adalah 30 tahun. Dan dalam tempoh 30 tahun, setahun kita perlu simpan paling kurang 33.3 gram setahun. Jadi dalam anggaran 2.7 gram ataupun 3 gram sebulan yang perlu disimpan. Kalau kita ikutkan harga emas pada hari ini,
anggarannya lebih kurang 800 ke 1,000 ringgit. Yang itu untuk kita bina dana persaraan dengan ada 1 kilo emas sebagai dana persaraan. Okey, sekarang ni saya nak berkongsi pula. Sekejap ya, saya kena tukar skrin. Kita lihat pula kalau kos pengajian tinggi. Untuk kos pengajian tinggi, kita boleh lihat bahawa semakin lama kita simpan duit, kemungkinan ada nilai inflasi. Walau bagaimanapun, yuran pendidikan itu sentiasa meningkat kerana ini adalah selalunya yuran universiti akan dikemaskini semula, ada penambahbaikan, terdapatlah kenaikan terhadap yuran pendidikan tersebut. Jadi untuk kita nak bina dana pendidikan, kita kena bermula awal. Jadi untuk dana pendidikan dalam tempoh 18 tahun. Katakanlah kita baru dapat baby, dah ada baby baru berusia sebulan ataupun baru berusia 2 bulan, 3 bulan, even 1 hari pun kita dah boleh mulakan untuk dana pendidikan mereka dalam tempoh 18 tahun. Jadi katakanlah umur anak tu sampai 18 tahun, kita nak target, kita nak fokus ada 100 gram emas untuk dana pendidikan. Jadi dalam 1 tahun kita hanya perlu simpan lebih kurang 5 ke 6 gram sahaja. Dan kalau kita pecahkan lagi, kecilkan lagi dia punya simpanannya, lebih kurang 0.5 gram yang kita kena simpan sebulan. Jadi untuk yang kedua pula, jika katakanlah kita nak bina dana pendidikan anak yang dengan dia punya fund dia, dana dia 200 gram. Jadi untuk 200 gram, kita boleh pilih bahawa dalam 1 tahun kita simpan 12 gram dan dalam 1 bulan kita simpan ada 1 gram. Dan dalam tempoh 18 tahun, insya-Allah anak kita akan ada 216 gram untuk dia punya dana pergi ke universiti. Okey, nampak tak macam yang ni kita membina dana pendidikan dan kita mempunyai matlamat bagaimana nak menyimpan untuk masa depan kita sendiri. Baiklah, sekarang ni saya nak kongsikan pula untuk cara yang kedua pula, kalau katakanlah kita ni yang masih bujang ya, yang bukan yang dah nak bina cawangan, tetapi yang masih bujang nak membina matlamat untuk perkahwinan. Kalau untuk perkahwinan ni maksudnya dia akan memerlukan pelbagai persediaan, termasuklah nak sediakan barang kemas, nak sediakan mas kahwin. Jadi saya nak kongsikan bagaimana cara untuk menyimpan, untuk membeli mas kahwin dan juga macam mana nak membeli barang kemas dengan lebih jelas. Okey, kalau katakanlah kita nak dalam proses perkahwinan ni kita ada cincin merisik, kita ada cincin tunang, kita juga ada cincin kahwin. Dan kalau katakanlah barang kemas ni, kita ada pilihan. Sama ada pilihan kita adalah barang kemas tu adalah cincin ke, rantai ke, ataupun kita nak rantai leher ke, rantai tangan ke, rantai kaki ke, satu set ke. Yang itu semua adalah pilihan yang kita ada untuk melangsungkan perkahwinan kelak. Jadi, jika katakanlah sahabat yang masih belum berkahwin mempunyai bajet lebih kurang RM1,000 untuk membeli sebentuk cincin. Untuk cincin ni adalah cincin merisik, bertanya sama ada yang ni kalau kita ikut adat lah. Jadi bolehlah buat bayaran selama 6 bulan dengan kemudahan yang ditawarkan di PG Jewel dan lebih kurang anggarannya lebih RM167 sebulan sahaja dah dapat barang kemas berharga RM1,000 selepas dibayar dalam tempoh 6 bulan. Katakanlah pula ada bajet lebih sikit, nak beli rantai tangan. Okey, nak beli rantai tangan ni, rantai tangan. Okey, untuk beli rantai tangan ni, katakanlah nak buat bayaran dalam tempoh 6 bulan. Kerana sekarang ni harga emas tengah menarik, cantik nak beli emas sekarang ni. Jadi, kalau katakanlah nak beli rantai tangan tu,
harga rantai tangan lebih kurang dalam RM3,000 katakanlah. Jadi dalam anggaran RM500 sebulan boleh buat bayaran. Okey, dan yang seterusnya pula, jika katakanlah nak beli barang kemas satu set daripada atas ke bawah, nak beli subang, nak beli cincin, nak beli rantai tangan, rantai leher, dalam lebih kurang RM5,000, terdapat kemudahan yang ditawarkan oleh PG Jewel, iaitu boleh buat bayaran selama 6 bulan dan lebih kurang bayaran bulanannya hanyalah RM834 sebulan. Yang ini adalah cara contoh bagaimana nak membina matlamat jika ingin melangsungkan perkahwinan. Okey, sekarang ni saya kongsikan pula sekiranya nak membina untuk dana untuk mas kahwin. Katakanlah nak kahwin, kena ada mas kahwin. Zaman dulu kita selalunya menggunakan duit je untuk bayar untuk mas kahwin ni. Tapi zaman sekarang ni kita dah advance, kita boleh menggunakan dinar untuk mas kahwin. Contoh, untuk mas kahwin ada 1 dinar. Sekiranya waktu promosi, 1 dinar ni boleh dibayar sebanyak 10 kali dan 1 dinar lebih kurang anggaran RM1,100 hingga RM1,200 harga 1 dinar, dan untuk bayaran bulanan lebih kurang RM110, RM112 sebulan sahaja. Jadi dalam tempoh 10 bulan dah boleh dapatkan 1 dinar. Tetapi hanya waktu promosi sahaja. Walau bagaimanapun, kalau bukan waktu promosi, ada yang berminat nak mendapatkan dinar, 1 dinar boleh dibuat bayaran sebanyak 4 kali dan dalam anggaran RM275 sebulan. Dalam tempoh 4 bulan, 1 dinar menjadi milik anda. Okey, ini adalah contoh bagaimana kita nak membina matlamat dengan menyimpan barang kemas ataupun kita membina dana ya. Okey, sebentar ya, saya kena tukar skrin ni. Alright. Okey, ada sebarang soalan tak? Ada sebarang soalan? Okey, sekarang ni saya pergi kepada tips yang kedua. Apakah tips yang kedua hari ini? Iaitu jangan bertangguh bila kita nak mulakan simpanan. Okey, paling mudah sebenarnya kita mulakan simpanan dengan kadar segera. Kerana kita tak tahu kalau duit ada kat tangan, esok masih ada lagi duit tu ke tidak. Kadang-kadang duit tu dah pergi ke tempat yang lain. Ada yang pergi beli makanan, ada yang pergi beli barang-barang secara online. Jadi tiadalah simpanan tersebut. Jadi untuk itu, kalau di Public Gold kita ada menawarkan untuk simpanan akaun emas yang boleh dimulakan dengan serendah RM100 sahaja. Beli RM100 dapat 0.3xxx gram. Jadi ini akan mengikut harga pasaran emas. Jadi bila kita tengok tadi balik dana pendidikan ke, kita nak buat dana persaraan ke, kita sebenarnya boleh mulakan dengan lebih rendah, iaitu kita boleh mulakan dengan RM100 dan mulakan dengan segera. Kalau nak lebih simpan pun boleh, kerana ini semua terpulang kepada bajet masing-masing. Lepas kita dah simpan kat dalam akaun emas tersebut, kita boleh pilih sama ada kita nak keluarkan sama ada dalam bentuk gold bar ataupun nak beli dinar, ataupun kita transfer kepada PG Mall duit dalam bentuk C-wallet dan boleh beli barang kemas. Ini semua kemudahan yang diberikan oleh Public Gold kepada semua pelanggan berdaftar di bawahnya. Dan yang paling penting adalah kita sebenarnya sedang membina satu tabiat yang sangat baik, iaitu membina simpanan. Saya ada ramai pelanggan-pelanggan saya yang mesej kami dan nyatakan, oh mula-mula simpan emas RM100. Selepas tu tiba-tiba jadi 10 gram. Tiba-tiba dah jadi 100 gram. Okey, ini kerana tabiat menyimpan tu menyeronokkan. Simpan emas nampak kilauan emas dan ianya memberikan aura positif kepada pemiliknya. Baiklah. Jadi saya nak tengok bahagian komen. Ada orang yang nak tanya soalan apa-apa kepada saya?
Okey, tiada soalan ya. Okey, sekarang ni saya akan teruskan dengan tips yang ketiga. Rahsia yang ketiga. Rahsia ketiga adalah lebih besar gaji yang kita terima ataupun pendapatan, maka bukannya kita kena ingat, maksud saya bukannya lebih besar gaji, lebih besar kita punya perbelanjaan, tetapi lebih besar gaji mesti lebih besar simpanan yang kita perlu buat. Okey. Jadi jangan main-main ya dengan simpanan ni, kerana bila simpanan dalam bentuk wang, bukan apa, kita memang boleh simpan. Tetapi dia punya risikonya adalah diri sendiri, iaitu bila dah dapat tengok nombor tu banyak kat dalam akaun bank, mulalah otak ligat menelaah angka-angka tersebut, dan bila emosi sangat terganggu melihat promosi jualan murah, jadi lepas itu sangatlah mudah untuk duit simpanan tersebut dibelanjakan. Kalau tak beli emas, tapi ianya akan terdedah dengan risiko untuk beli barang-barang yang lain. Jadi kalau tak percaya, cubalah simpan duit duit dalam bank. Tengok, kalau katakanlah 1 bulan, bermula daripada Januari, patutnya simpan RM100 sebulan. Kalau dalam tempoh 12 bulan, sepatutnya ada paling kurang 1,200. Tetapi saya dah tanya dengan ramai pelanggan saya dah ramai tanya dengan kawan-kawan saya. Kebanyakannya janji 1,200, tetapi akhirnya RM100 pun tiada dalam simpanan, kerana tarik duit tu untuk perbelanjaan yang tidak sedar, sama ada keperluan ataupun kehendak, tetapi ianya sangat mudah untuk dibelanjakan tanpa sedar. Okey, baiklah, untuk tips saya yang keempat, rahsia penyimpan emas yang berjaya, iaitu perlu istiqamah dalam menyimpan. Kalau dapat gaji, kalau ada dapat duit lebih, kalau ada dapat duit terkejut ke apa, dapat duit sinar ke, dapat duit orang bayar hutang ke, terus asingkan untuk beli emas secara paksa rela. Kerana jika tidak dipaksa rela, percayalah, simpanan tersebut, duit tersebut akan hilang sekelip mata. Banyak benda-benda lain yang boleh dibelanjakan. Saya juga suka nak recap apa yang orang pernah cakap kat saya. Beli emas ni rugi, tak beli emas lagi rugi. Kenapa? Dia beli emas, dia rasa rugi kerana masa dia beli emas tu, dia tak beli banyak-banyak. Kerana masa tu dia rasa emas tu mahal. Bila masa akan datang, dia tengok harga emas yang 10 tahun lepas yang dibeli dulu. Lah, kenapalah tak beli emas banyak-banyak masa tu. Masa tu beli macam ikut-ikut sikit-sikit je. Rasa macam ruginya beli emas kerana tak beli emas banyak-banyak. Dan kalau tak beli emas, lagilah rugi. Kerana masa harga tengah cantik, tak nak beli emas. Tetapi bila harga tu dah naik sikit, baru beli emas. Saya rasa macam, alah ruginya, masa semalam harga emas lagi murah, tak beli. Hari ni harga emas dah naik RM2, RM3, RM4, RM10. Masa tu rasa macam, alamak, kenapalah tak beli semalam. Okey, sebab itu kepada penyimpan emas yang bijak dan juga celik emas, dia perlu fokus pada apakah matlamat yang dia nak simpan. Jadi sebab tu kita refer balik kepada matlamat pertama, kerana yang ini adalah berkaitan. Jadi insya-Allah dengan istiqamah, simpanan kita akan bertambah dengan banyak. Dan tips yang kelima yang saya ingin kongsikan, iaitu tambahlah ilmu. Tambah ilmu tu bagaimana? Buat pembacaan, baca buku, dengar seminar, dengar perkongsian daripada kami, kerana kami sering akan berkongsi pelbagai ilmu emas setiap hari di semua media platform yang kami ada. Sama ada di Facebook page, sama ada di Facebook personal, di Telegram, di YouTube, di Twitter, semuanya kami kongsikan. Jadi yang menyebabkan kita ni perlu tambah ilmu emas ni kenapa? Kerana apabila kita ni kaya dengan emas,
Bukannya emas itu yang menyebabkan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas itu yang menyebabkan kita kaya. Dan yang menyebabkan kita tenang dengan melihat harga emas naik turun setiap hari, bukannya emas itu sendiri, tetapi ilmu emas yang kita ada itu yang menyebabkan kita tenang dan kita tahu apa yang kita nak buat. Sama ada harga emas tu turun, kita nak buat apa, harga emas tu naik, apa kita nak buat. Itu semua memerlukan ilmu. Dan untuk ilmu itu kita kena tambah setiap hari, setiap bulan. Kerana kalau tanpa ilmu kita akan mudah hilang fokus. Jadi apabila kita tengok harga pasaran emas, harga emas naik, kita gembira. Harga emas turun, kita gembira 2 kali ganda. Kerana kita tahu apa yang patut kita lakukan. Okey, sekarang ni saya nak recap balik 5 rahsia untuk berjaya dengan hebat dalam simpanan emas, iaitu pertama, kita setkan matlamat dalam menyimpan emas. Perlu ada matlamat. Yang kedua, jangan bertangguh-tangguh, mulakan sekarang juga. Kalau bertangguh, nanti kita akan menemui cepat jalan kegagalan. Dan yang ketiga adalah lagi besar gaji ataupun pendapatan, maksudnya lebih besarlah kita punya simpanan. Bukannya lagi besar gaji, lebih banyak perbelanjaan. Okey, yang ini yang kita kena ingat. Yang keempat, istiqamah dalam menyimpan emas. Dan yang kelima iaitu kita perlu tambah ilmu emas dengan membaca dan mendengar perkongsian daripada ramai orang yang pakar dalam ilmu emas. Termasuklah kami bukanlah buat live setiap hari, tetapi kami sentiasa berkongsi dengan semua pembaca, dengan semua pelanggan kami mengenai dengan ilmu emas tersebut. Okey, jadi sekarang ni saya ingin berkongsi pula berita baik. Nak tahu tak apakah berita baik untuk FB Live hari ini? Sebenarnya FB Live hari ini adalah ditaja daripada PG Jewel, dan PG Jewel dengan bermurah hati ingin memberikan kod promosi untuk pembelian barang kemas 916 di bawah PG Jewel. Okey, apakah dia kod promosi tersebut? Okey, boleh nampak tak? Okey, sekarang ni bermula daripada hari ini sehingga 8 Februari jam 9 pagi, PG Jewel menawarkan kod promosi LUV Love 329. Okey, Love 329 untuk kod diskaun 1% bagi setiap pembelian di bawah PG Jewel. Okey, menarik tak? Okey, sekarang ni harga emas segram adalah RM232 per gram. Dan di PG Jewel terdapat barang kemas seperti cincin, rantai leher, rantai tangan. Okey, ada juga subang, ada juga jam emas, tapi saya rasa jam emas sudah baru habis. Ada rantai kaki. Jadi boleh beli satu set barang kemas untuk yang tersayang, sama ada untuk isteri ke, ataupun untuk bakal isteri, ataupun untuk yang penting diri sendiri. Nak beli untuk diri sendiri pun boleh, dan boleh dapatkan kod diskaun sebanyak 1% Love 329. Okey, ingat LUV 329. Itu memang sayang sangat dengan diskaun. Jadi nak beli barang kemas pun adalah untuk yang tersayang. Jadi diskaunnya adalah LUV 329. Harga emas, saya ulang balik, harga emas per gram untuk 916 hari ini adalah RM232 per gram. Dan kos upahnya adalah lebih kurang RM30. Pendaftaran sebagai pelanggan berdaftar di Public Gold adalah percuma. Dan jika sahabat tidak lagi mempunyai introducer di bawah Public Gold, boleh hubungi kami melalui WhatsApp
plus 601220700696 untuk kami berikan bimbingan. Saya ulang, kita punya nombor WhatsApp plus 601220700696. Jadi boleh hubungi kami dan kami akan memberikan bimbingan kepada sahabat bagaimana caranya untuk membeli emas di PG Mall. Apa yang menariknya tentang PG Mall ni? Okey, next saya sharekan balik skrin. Maaf ya, kita kena tukarkan dia punya skrin. Alright. Okey, apa menariknya PG Mall ni? PG Mall ni adalah anak syarikat di bawah Public Gold. Dan di bawah PG Mall terdapat pelbagai store untuk kemudahan semua pelanggan-pelanggan, pembelian secara online sahaja dan penghantaran terus ke rumah sahabat semua. Letakkan nombor alamat yang tepat dan kemudiannya penghantaran akan dibuat. Kalau suka dengan barang kemas, boleh buat bayaran sehingga 6 bulan dan kod diskaun 1% diberikan kepada semua pelanggan menggunakan LUV 329. Dan di samping itu, di bawah PG Jewel ini, dia punya design dia sangat-sangat terkini. Design di PG Jewel sangat-sangat cepat diambil oleh pelanggan-pelanggan di Public Gold. Kalau kadang-kadang tu letak je dia punya stok yang baru, habis dah. Tak sampai beberapa jam dah habis. Itu menunjukkan betapa ramainya pelanggan yang menggemari dengan desain di PG Jewel dan kepercayaan pelanggan terhadap PG Jewel. Jadi jangan risau kalau beli barang kemas di PG Jewel jika dia punya penghantarannya adalah pembayaran sekarang ni lebih kurang RM4 bagi satu penghantaran, dan pada masa yang sama jika semua kos barang kemas tersebut adalah melebihi RM5,000, ianya akan diberikan dalam 2 parcel. Jadi ini untuk memastikan setiap penghantaran tersebut adalah diinsurансkan. Jadi jangan risau. Jika sekiranya barang kemas yang sahabat beli itu melebihi RM5,000, sebagai contoh saya ada pelanggan yang membeli jam tangan yang berharga RM12,000. Yang itu dia kenalah pergi ke cawangan Public Gold untuk mengambil barang kemas jam tangan emas tersebut. Kerana ini untuk memastikan dia mendapat barang kemas dan ianya selamat sampai di tangan pelanggan sendiri. Jadi saya nak tengok juga ada tak sesiapa yang berikan komen, ada yang nak bertanya soalan kepada kami. Saya nak tanya Kak Yunus. Ada soalan? Okey, buat masa ni tak ada soalan lagi. Semua orang faham dan jelas dengan perkongsian saya hari ini. Dan saya juga ingin berkongsi kalau sahabat suka untuk melihat barang kemas, boleh lihat di Instagram Sadiah Maksum. Setiap hari kami akan letakkan, saya kemaskinikan koleksi barang kemas yang terlaris di PG Jewel di bahagian Insta Story, dan pada bahagian feed dia sendiri dia ada pelbagai barang kemas. Dan kalau tak tahu apa nama barang kemas, datang ke Instagram saya, boleh belajar apakah nama barang kemas yang ada di PG Jewel. Kita ada pulut dakap, kita ada biskut tawar. Ya, nama makanan. Tapi sebenarnya nama makanan yang sangat mahal kerana ianya adalah emas 916. Okey. Jadi dan selain itu, untuk pembelian di PG Jewel ini, sebenarnya kita dah sediakan satu video khas untuk membantu dan membimbing ramai pelanggan-pelanggan membeli barang kemas dengan mudah. Jadi bagaimana nak dapatkan video tersebut? Senang sahaja. Layari YouTube kami, iaitu YouTube Yunus dan Sadiah, ataupun WhatsApp kami di talian plus 601220700696, dan sudah semestinya kami akan berkongsi dengan anda
video bagaimana cara untuk membuat belian di PG Jewel. Saya dah beli banyak barang kemas di PG Jewel. Saya belikan hadiah untuk ibu saya, kakak ipar, mak mentua. Semuanya tersenyum lebar apabila menerima barang kemas daripada PG Jewel. Kerana emasnya direct daripada kilang. Emasnya bukannya emas terpakai. Emas yang memang dicanai khas untuk pelanggan dan ianya berkualiti tinggi dan mengilap-ngilap, mengelip-ngelip melihatnya pada sepanjang masa. Siapa yang pakai barang kemas hanya untuk wanita, ianya akan menggembirakan hati, dan apabila hati gembira, jadi kita buat kerja setiap hari pun rasa mudah dan bersemangat. Okeylah. Itu saja untuk perkongsian kami pada hari ini. Saya nak jemput Yunus sekali masuk. Okey, kami berharap agar perkongsian hari ini memberikan sedikit sebanyak ilmu emas baru kepada kami. Dan pada masa yang sama, jika sahabat mempunyai sebarang persoalan berkenaan dengan simpanan emas ataupun pembelian barang kemas 916 PG Jewel dengan kod diskaun LUV329, diskaun 1%, boleh hubungi kami pada bila-bila masa. Khas untuk dealer di bawah bimbingan kita. Okey. Sekarang ni ada masa lagi untuk sign up dan buat pendaftaran serta pembelian untuk menjadi dealer, sama ada normal dealer ataupun priority dealer. Malam ini kita ada kelas khas di bawah bimbingan master dealer kita Suzy Isa, di bawah naungan Elite SIGB Group. Kita mulakan kelas jam 9 malam. Jadi kita ada masa lagi lah. Kalau sesiapa yang ingin menjadi dealer di bawah naungan kita dan bernaung di bawah SIBG Group. Ya. Okay. Jadi kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk menjana pendapatan pasif ataupun aktif bersama Public Gold di bawah PG Jewel, boleh hubungi kami, boleh datang kelas untuk belajar ilmu emas dan juga menjana pendapatan pasif dan aktif. Okey, itu saja daripada kami berdua dan semoga kita dapat bertemu lagi 2 hari. Seperti kami janjikan, setiap 2 hari kita akan ada satu perkongsian 30 minit bersama Yunus dan Sadia. Saya Sadia dan saya Yunus. Kita berundur diri buat kali ini dan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.